Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik Cikgu Sukhairi bin Yaakob dari SBK Ma'had Ihya Diniyah Islam Kamar Gajah. Okay, kita bertemu lagi, kita menyambung topik berkenaan dengan cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okay. Topik yang last iaitu 6.5 iaitu tragedi hubungan antara kaum. Okay, standard pembelajaran untuk topik ini, murid boleh menghuraikan tragedi hubungan antara kaum serta dapat membahaskan kepentingan menjaga keharmonian kaum. Manakala objektif pembelajaran pula, pada akhir pembelajaran, murid dapat menghuraikan tragedi hubungan antara kaum, menyatakan langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969 dan menyenaraikan kepentingan menjaga keharmonian kaum. Baik, sebagai pengenalan, peristiwa 13 Mei berlaku pada 13 Mei 1969. Merupakan peristiwa rusuhan antara kaum. Dia bermula beberapa insiden atau kekacauan selepas pilihan raya yang ketiga, PRU ketiga pada 10 Mei 1969. Jadi keputusan pilihan tersebut menyebabkan merupakan punca ketegangan antara penyokong parti politik yang ketika itu sentiasa memprovokasikan keadaan. Dan situasi ini biasanya 13 Mei ini dia berlaku di sekitar kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan sekitarnya. Dia tidak berlaku di negeri-negeri lain. Kan? Baik. Faktor berlakunya rusuhan itu sekarang. Yang pertama ialah faktor ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita dan juga ketidakseimbangan ekonomi antara bandar dan luar bandar. Faktor kedua ialah pada pilihan raya umum 10 Mei 1969, keputusan PRU 3 punca utama rusuhan yang mana berlakunya ketegangan mula lagi semasa tempoh berkempen pilihan raya tersebut, yang mana ada setengah parti politik telah mengeksploitasikan beberapa isu sensitif yang melibatkan kaum. Dan faktor yang ketiga ialah faktor PKM, iaitu Parti Komunis Malaya telah ambil kesempatan dengan mempengaruhi penduduk supaya berlakunya pemusuhan antara kaum. Dan faktor yang keempat ialah ketika parti bertanding, mereka menggunakan isu sentimen perkauman dan keagamaan yang sangat tinggi dan ekstremis. Untuk apa? Untuk mendapatkan sokongan pengundi. Dan faktor yang kelima berlakunya rusuhan ialah kerana berlakunya perarakan kemenangan selepas pilihan raya di kawasan sekitar bandar Kuala Lumpur dan Selangor yang tidak terkawal. Dan ini telah menimbulkan kekacauan dan provokatif dari kedua-dua pihak ataupun kaum. Jadi di sini pelajar dah tahu iaitu faktor berlakunya rusuhan. Pertama ialah of course kerana ketidakseimbangan ekonomi sosial di negara kita dan juga punca yang tercetus yang utama ialah selepas 3 hari ataupun selepas berlakunya pilihan raya umum yang ketiga, dan juga ditambah lagi dengan PKM mengambil kesempatan atas yang telah berlaku serta berlakunya sentimen perkauman dan keagamaan yang kuat ketika kempen pilihan raya. Dan juga last kali kemuncak ialah perarakan kemenangan pilihan raya yang tidak terkawal menyebabkan timbulnya kekacauan dan provokatif. Harap pelajar faham ya. Kelima-lima faktor tersebut. Senang je untuk ingat. Baik, justru itu, kerajaan telah mengambil beberapa langkah
dan drastik untuk tamatkan rusuhan tersebut dan untuk mengelakkan kekacauan dan seterusnya hentikan rusuhan. Langkah serta-merta juga diambil untuk halau usaha merebak ke bandar-bandar lain. Ketika ini hanya berlaku di Singapura, di Selangor dan di Kuala Lumpur saja. Tidak melibatkan bandar lain atau negeri lain. Oleh demikian, langkah yang pertama yang dibuat oleh kerajaan ialah mengisytiharkan darurat. Yang kedua ialah pembentukan Majlis Gerakan Negara, MAGERAN. Yang ketiga ialah peranan Raja-Raja Melayu juga berperanan dalam menghentikan kekacauan dan rusuhan di negeri masing-masing. Okey, ingat langkah-langkah yang diambil. Pertama, isytiharkan darurat. Yang kedua, pembentukan Majlis Gerakan Negara, MAGERAN. Yang ketiga ialah peranan Raja-Raja Melayu untuk memastikan negerinya dalam keadaan aman dan terkawal. Baik, berkenaan dengan darurat, pengisytiharan darurat yang di Pertuan Agong pada 16 Mei 1999 di Susun Negara. Antara perkara yang diputuskan termasuklah pertama ialah perlembagaan digantung dan Parlimen ditangguhkan pembukaannya serta-merta. Perlembagaan digantung dan Parlimen ditangguhkan sementara. Seterusnya, kerajaan telah wujudkan pusat perlindungan sementara di beberapa tempat kawasan darurat. Kawasan darurat. Dan juga pihak polis, yang ketiga ialah pihak polis kuasakan perintah berkurung dan tidak dibenarkan keluar dari kediaman masing-masing sama sekali. Okey. Dan yang keempatlah, antara perkara diputuskan dalam MAGERAN ialah telah menubuhkan jawatankuasa tugas susun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Kenapa? Sebab apa? Yang kelima, untuk pastikan berita daripada pihak media ditapis bagi pastikan kesahihannya. Itu adalah langkah-langkah dalam pengisytiharan darurat yang diputuskan darurat. Yang keenam ialah kerajaan juga sentiasa memastikan bekalan makanan penduduk terutamanya di kawasan kekecohan diperolehi dan terutama di kawasan pusat perlindungan, di mana untuk menambahkan lagi untuk mengedakan isu kekacauan huru-hara, maka kerajaan pastikan bekalan makanan penduduk sentiasa ada dan seterusnya masa-masa rusuhan yang tercedera parah sebagainya diletakkan di pusat perlindungan sementara iaitu Stadium Mereka dan Tiong 6 dan juga pihak berkuasa juga memagar kawasan Kampung Baru nombor 8 antara dalam darurat, pagar kawasan Kampung Baru dan menjadikannya kawasan perintah berkurung yang besar. Dan sementara itu tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kem tentera. Jadi itulah antara 8 perkara yang diputuskan dalam darurat, iaitu Parlimen ditangguhkan, perlembagaan digantung, wujud pusat perlindungan semasa darurat, kuasaan polis iaitu perintah berkurung, tubuhkan jawatankuasa, pusat untuk susun semula perkhidmatan penanganan kerajaan, semua berita-berita ditapis dan pastikan bekalan makanan sentiasa ada di kawasan pusat perlindungan dan masa-masa rusuhan ditempatkan di pusat perlindungan di stadium dan sebagainya. Dan last sekali, pihak berkuasa memagar kawasan Kampung Baru dan pihak tentera juga memberi perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kem tentera. Itu kenaan dengan perkara yang diputuskan dalam darurat. Harap pelajar faham Baik, yang kedua, langkah yang diambil untuk mengatasi masalah peristiwa 13 Mei yang kedua ialah menubuhkan Majlis Gerakan Negara, MAGERAN. Iaitu ketika ini jadi Pertuan Agong berkenan tubuhkan Majlis Gerakan Negara yang ketika itu dipengurusi oleh Tun Abdul Razak Hussein. Pada ketika itu, maklumat pelajar Tun Abdul Razak Hussein merupakan timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, mempengaruhi
mengurusikan Majlis Gerakan Negara, yang mana ahli-ahlinya terdiri pada pegawai Perkhidmatan Awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Awak pelajar boleh tengok gambar ya. Kami di sini ada Dr. Abdul Razak Hussein, Dr. Ismail Abdul Rahman, Abdul Qadir Samsudin, Ibrahim Ismail, ada VT Sambatan pun ada, dan Tan Siew Sin pun ada, dan sebagainya. Yang tiga, dalam Mageran diberi kuasa untuk memerintah semasa darurat dari 16 Mei 1999 hingga 23 Februari 1971, dan Mageran bertanggungjawab mengawal ketenteraman negara. Dan dua fokus utama dalam Mageran untuk melawan pelajar ialah, pertama ialah menyelesaikan masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Jadi dua perkara fokus dalam Mageran, iaitu masalah perpaduan kaum. Yang kedua ialah ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Sebab dalam perkiraan mereka, inilah merupakan faktor tercetusnya rusuhan antara kaum di negara kita. Kalau jelas ya? Baik. Untuk maklumat pelajar, tanggungjawab Mageran, yang pertama ialah, of course, kembalikan keamanan dan undang-undang negara. Di samping itu, yang kedua, tanggungjawab Mageran ialah menentukan pentadbiran yang licin dalam negara. Serta yang ketiga, tanggungjawab Mageran ialah mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara. Yang keempat ialah menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang dan pulih. Yang kelima dalam tanggungjawab Mageran ialah menguatkuasakan Akta Hasutan 1948 dan seterusnya. Jabatan Penerangan diberi kuasa kerja tanggungjawab untuk tapis berita-berita palsu dan terangkan usaha kerajaan dalam memulihkan keamanan. Harap pelajar faham, iaitu tanggungjawab Mageran kembalikan keamanan, pentadbiran yang licin, mengambilkan keharmonian kepercayaan kaum, dan gantung sementara penerbitan semua akhbar, kekuasaan hasutan 1948, dan memperkukuhkan, memperkasakan tanggungjawab atau peranan Jabatan Penerangan dalam menapis berita palsu dan menerangkan usaha murni kerajaan dalam memulihkan berusaha antara kaum. Okey. Baik, memang begitu, Raja juga turut berperanan dalam menyelesaikan mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Raja-raja Melayu memainkan peranan yang penting dalam usaha pulihkan keadaan keharmonian negara. Contohnya, semasa berlaku kerusuhan kaum di Kuala Lumpur, Singapura, Sultan Perak, iaitu ketika itu Sultan Idris Iskandar Shah II, menasihatkan rakyat agar jaga keamanan, ya, rakyat agar menjaga keamanan dan keharmonian antara kaum. Lantaran berkaitan dengan itu, pemimpin masyarakat dan politik di negeri Perak ketika itu terus menubuhkan jawatan kuasa muhibah, dan jawatan kuasa muhibah ini telah menulis surat rayuan kepada penduduk di negeri Perak khususnya supaya bertenang dan bantu negara kekalkan keamanan. Dengan usaha yang dibuat oleh Sultan Idris Iskandar Shah II ini, memberi inspirasi kepada raja-raja lain di negeri lain pun turut minta rakyat bertenang dan patuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi mana kerajaan, raja juga mempunyai peranan besar
untuk memastikan keamanan. Sekiranya raja, itulah usaha besar oleh raja, memastikan supaya rakyat sentiasa aman, tenang dan harmoni. Okey. Baiklah, pelajar-pelajar, kita dah belajar lah. Awak dah faham berkenaan dengan isu terjadi hubungan kaum dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah peristiwa 3 Mei, iaitu antara darurat, migran dan peranan raja. Jadi kesimpulan dari bab ini, cikgu boleh simpulkan usaha kaum berjaya, alhamdulillah berjaya dihentikan dengan baik, hasil usaha semua pihak, kan, pihak berkuasa dan bersama semua rakyat. Namun begitu, banyak usaha yang perlu dilakukan lagi bagi membina perpaduan dan keharmonian kaum, dan proses ini tidak terputus sampai sekarang. Kedua, pelbagai cabaran selepas pembentukan Malaysia berjaya ditangani oleh kerajaan dan rakyat, hasil kesungguhan dan kerjasama antara pemimpin, pihak berkuasa dan masyarakat. Justru itu, sebagai rakyat Malaysia, kita harus bekerjasama bagi mengekalkan keamanan yang dikecapi agar dapat hidup dalam suasana aman dan makmur. Sekian saja daripada cikgu. Dan ini sedikit cakna minda cikgu bagi pada awak, buat tangan supaya awak boleh fikirkan dan boleh jawab untuk soalan kebat. Contoh soalan kebat yang cikgu bagi pada awak adalah pengisytiharan darurat pada tahun 1969 berbeza dengan pengisytiharan proklamasi darurat pada tahun 2021. Jelaskan. Okey, ini menguji tahap kematangan anda. Dia soalan fokus pada perbezaan darurat 13 Mei dan proklamasi darurat 2021. Jadi pelajar boleh menjawab mengikut kefahaman, kematangan, dan jawab of course mesti ada fakta, huraian, contoh dan kesimpulan. Okey. Baiklah. Sekian saja untuk bab 645 berkenaan dengan terjadi hubungan antara kaum. Sekian saja daripada cikgu. Harap awak mengulang kaji balik pelajaran tersebut dan beri kefahaman awak bahawasanya sebenarnya kita perlu, awak sebagai pelajar perlulah sentiasa mengamalkan sikap positif dan proaktif. Ya, untuk apa? Untuk kemajuan bangsa, negara yang tercinta. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.